Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Amir Hamzah, Menteri Keuangan kedua, Saudara Lee Muying, Timbalan Menteri, TKSP, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersama kali ini. Cuma semalam di perhimpunan JPM saya mulakan dengan turut mendoakan keluarga kita, rakan-rakan yang menyempurnakan ibadah haji tahun ini, kerana kebanyakan sudah pun berlepas. Dan seperti biasa dalam tradisi Islam kita doakan al-hajj mabruran wa sa'i mashkuran wa amalan salihan wa tijaratan lan tabur. Dia menarik kerana dia ada dimensi kerohanian, itu spiritual dimension, ada penegasan tentang amal saleh, bukan saja sekadar doa dan tindakan, tapi amal saleh, dan ada penekanan tentang pengurusan, perniagaan dan keuangan yang boleh memberikan barakah. Yang itu bagi saya keistimewaan ritual atau ibadah dalam Islam ini. Dia tidak pernah terputus, seperti mana kalau kita bicara tentang wa aqimus salah wa ataz zakah, ya. Kalau salat dia kaitkan dengan zakat, dan kalau ini haji dia kaitkan dengan amal saleh dan tijarah atau perniagaan, pengurusan perniagaan, perdagangan yang boleh memberikan barakah kepada kita. Dan saya kupas pengalaman dulu saya muda-muda minat membaca autobiografi Malcolm X oleh Alex Haley yang juga pengarang The Roots, yang cerita pasal Kunta Kinte sekitar Afrika, Kenya dan sebagainya, tentang sejarah perhambaan, sejarah penaklukan penjajahan yang menyebabkan jutaan yang diheret, dipaksa menjadi hamba dan tidak diberikan pendidikan, dipaksa tukar agama, kerana kebanyakan mereka juga adalah Islam. Jadi Alex Haley menjelaskan pengalaman beliau dan nenek moyangnya. Tapi dalam konteks ini buku mengenai sejarah perjuangan Malcolm X. Malcolm X itu seorang anak muda di Harlem, New York. Yang depan ni banyak biasa New York saja. Kita ni saya universiti kampung. Tani biasa New York. Custom New York. Baik, jadi dia kerana terbawa dengan budaya curi dan rompakan dan keganasan, dipenjarakan, di penjara dia terdedah dengan Black Muslim. Black Muslim ini tu kebangkitan orang kulit hitam sebagai reaksi kepada sikap diskriminasi dan penghinaan ke atas orang kulit hitam oleh masyarakat kulit putih di Amerika Syarikat. Jadi Elijah Muhammad mengaku dia itu Nabi yang diwahyu diturun di Chicago. Jadi biasa pergi di Chicago cari tempat yang dia sampaikan wahyu. Itu kita menolaklah kepercayaan tersebut, tapi saya nak cerita apa yang berlaku. Jadi tetapi kekuatan Black Muslim itu dia aktif untuk menyampaikan risalah, memberi ruang kepada keluar anak-anak muda di penjara, terutama kulit hitam, meningkatkan kesedaran, pencerahan ilmu supaya menjadi manusia yang berguna dan berjuang mempertahankan kepentingan kulit hitam di Amerika. Jadi dia falsafah dia itu bertentangan dengan atau reaksi kepada falsafah kulit putih yang menghina orang kulit hitam. Jadi dia anggap orang kulit hitam itu sebagai pendewaan dan menghina orang kulit putih sebagai kejam dan zalim. Tapi Malcolm X tadi ni, Malcolm namanya Malcolm, yang di penjara oleh kerana kes antara lain kes rompakan, itu dia di penjara terdedah dan boleh membaca, mendengar dan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berkesan untuk membela nasib rakyatnya, keluarga dan rakyat kulit hitam. Maka dia membaca sebanyak mungkin dan menjadi salah seorang yang pintar,
penguasaan bahasa yang baik, ilmu dalam pelbagai bidang juga baik. Dia keluar oleh kerana kekuatan dia boleh berhujah dengan sarjana-sarjana kulit putih yang lain, maka dia terangkat sebagai salah seorang pemimpin kanan Black Muslim, pendamping Elijah Muhammad yang katakan Nabi tadi, dan yang dipercayai sebagai orang nombor 2 dalam Black Muslim. Walaupun Black Muslim ni sudah berubah ya. Bila anak Elijah ni, Wallace Muhammad, memang jadi Muslim yang baik ya. Dan saya pernah undang dia dulu 2 tahun dulu masa kita luncurkan movie mengenai Malcolm X. Siapa bintang yang kulit hitam yang terkenal apa? Ini semua kendali keuangan ni boring, tak tahu langsung bagi filem. Anyway, bukan Will Smith, Will Smith ya? Bukan, I think it's before Will Smith. Denzel Washington. KP Custom ni. Saya nanti you suruh selesai masalah custom, bukan masalah filem. Okay, Denzel Washington. A great movie. Jadi bila luncurkan filem itu di World Trade Center, saya undang dia datang dari Amerika Syarikat, Wallace D. Muhammad. Baik, jadi panjang banget. Boleh terus sikit kan? Sebelum sampai mauduk ni, Amir duk tunggu pasal subsidi. Dia dapat tak sampai lagi ni. Baik. Jadi dia pintar. Saya baca antara hujah dia. He's very eloquent, very articulate, and you cannot imagine that this guy was actually uneducated in a formal institution, but brilliant in his articulation of facts and in defense of his community. Banyak debit-debit yang terkemuka, dia terkenal di Amerika Syarikat masa itu. Tapi lepas itu dia menjelajah ke dunia Afrika dan dunia Islam. Untuk pendekkan cerita, dia pergi ke Baitul Maqdis. Masa itu Mufti of Jerusalem, Mufti Baitul Maqdis ialah Syekh Amin Hussaini, very learned, seorang alim yang tersohor juga zaman itu, Syekh Amin Hussaini. Dia duduk dengan Amin Hussaini dan tengok kebijaksanaan ulama. Amin Hussaini tak pernah beritahu dia ni bukan Muslim. Dia anggap sebagai family, yes, you are Muslim, okay, Alhamdulillah, bersemua. Kemudian of course ada perbincangan panjang, dan dia mulai dekat kefahaman tentang Islam. Jadi dia kata, kalau gitu saya nak jadi Muslim yang baik dan saya nak pergi menunaikan fardu haji. Bila masa Amir Hussaini kata dekat musim haji, okay, kalau gitu Amir Hussaini kata kena jadi Islam dulu. Dia kata saya Black Muslim. Ini diterangkan tentang Muhammad Rasulullah, berbeza dengan Elijah Muhammad. Tapi apa pengajaran dia? Kesabaran, hikmah dakwah yang disebut bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kalau kita dekati yang awal kita, ya, sebab itu kebijaksanaan dalam fiqh dakwah, kaedah dakwah itu penting. Jadi dia menyantuni sebagai seorang, menghormati sebagai seorang pejuang, seorang anak kulit hitam. Tetapi bila sampai ketikanya, maka diterangkan, maka Malcolm X pun meluk Islam, diberi nama Abdul Malik Asyabas, pergi Mekah. Si orang yang baru Islam, tapi kerana ikhlas al-amalillah, dia pakai ihram. Itu tidak macam ritual kita pergi balik Mekah sekarang 10 kali balik, pengen macam tu juga. Kalau ada sakau juga, tapi haji juga, jadi haji sakau. Sebab itu dalam Islam dia sebut itu amal saleh. Dia ritual itu mesti kaitkan dengan amal saleh, walaupun dalam perniagaan, tijaratan lan tabur, ya. Jadi bagi Malcolm ni, Abdul Malik ni, bila dia pakai ihram, dia tulis surat kepada adik perempuan dia, my dear sister, ya. Dalam pengalaman dia dalam hidup, belum pernah dia dilayani sebagai seorang manusia biasa oleh orang Arab, orang Cina, orang Melayu. Memang dia kata hitam putih, dia kata dia warna kulit itu tidak menjadi basis lagi, semuanya wajib pakai ihram putih, semuanya itu sama di sisi Allah.
dia tak pernah experience, mengalami pengalaman persamaan seperti mana yang dialami memakai ihram. Berapa orang kita yang dah pakai ihram masa umrah dan masa haji, ya, saya percaya ramai daripada kita sudah yang punya rasa begitu, kata dia. Dia tulis, dia kata ini belum pernah dirasai kerana orang bicara teorinya kadang equality ataupun pelbagai, tetapi dia belum pernah, maka sama ada sebelah dia itu raja ataupun pekerja biasa, semua itu dalam keadaan sama. Kemudian mengucapkan tidak penghormatan kepada manusia ataupun pertimbangan-pertimbangan lain, tapi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya tunduk kepada kekuatan dan kebesaran Allah, yang tidak syirik atau menyekutukan Allah. Itu tulisan dia. Surat itu memang dimuatkan dalam The Autobiography of Malcolm X oleh Alex Haley. Dia balik, disinggah di London, jumpa pimpinan pelajar Islam satu FOSIS, dan balik ke Philadelphia, teruskan kempen dia, maka ditembak mati dan syahid, ya. Jadi Abdul Malik Al-Syahid Abdul Malik Al-Syabaz. Tapi yang saya sebut di sini ni konteks dengan haji dan amalannya, yang kita harus peringatkan. Semalam dia saya kaitkan dengan Snook Kugronje. Snook Kugronje ini salah seorang pakar kajian Islam dari Universiti Leiden, seorang mahaguru yang sangat terkenal dan tersohor kajian Islam, ya, dan kajian masyarakat Islam. Dia kemudian dipilih oleh penjajah Belanda untuk menasihat mengenai program penjajahan apa disebut, kemudian terhasil ethical policy in Indonesia 1901 1902 itu. Tanya orang Kementerian Kewangan mana, sejarah dia lupa lah. Baik, I think probably 1901 Queen Wilhelmina ethical policy 1901 I think, ya. Itu maknanya ethical policy, ingat, penjajah ethical policy, how to win the hearts and minds of the Indonesian people to be like us, the Dutch, not to be like them, the indigenous or Muslims. Itu strategi, dan strategi itu dinasihat oleh Snook Kugronje, seorang pemikir sarjana terkemuka. Dia lihat umpamanya orang Indonesia bila pergi haji, dia balik semangatnya lain. Dia roh Islam, dia minat tentang ilmu, dia buka pesantren-pesantren yang kita kata pondok-pondok agama, kelas-kelas pegawai perjuangan, dan perjuangan, semangat perjuangan menentang penjajah Belanda masih kuat. Jadi dia kata something in the Hajj that he must study. So Snook Kugronje pergi ke Mekah, menipu guna nama Abdul Rahman, kahwin dengan wanita Jawa, tinggal di Mekah, buat kajian. Dia tulis 2 buku penting, Mekah in the later part of the 19th century, yang sangat baik kupasannya untuk menghami kedudukan di Mekah. Buku apa yang dibaca, mereka pergi masjid buat apa, di antara ulama popular itu Said Ahmad Khatib. Jemaah pergi buat ibadah dan mendengar dan belajar, menelaah buku-buku, kitab apa yang mereka baca, ya. Dan mereka pulang, sebab itu ada semangat untuk mengadakan program pendidikan, dia pencerahan dan semangat menentang penjajah. Maka ada strategi untuk melemahkan mereka dengan pendidikan yang akan meninggalkan asas agama dan kemudian mengurangkan minat mereka untuk dan menyukarkan mereka dalam menyempurnakan ibadah haji. Itu cerita Snook Kugronje Abdul Rahman. Setelah beberapa tahun, berapa lama, dia dikenal pasti oleh mukhabarat ataupun intelligence Saudi, masa itu bukan Saudi, Mekah, di Mekah, dan kemudian diusir keluar. Jadi, tetapi sempat dia menulis 2 buku utama, satu Mekah in the later part of the 19th century dalam bahasa Belanda tentunya, terjemah dalam bahasa Inggeris, dan buku kedua yang sangat mendalam ialah fokus dia tentang Aceh, kerana Aceh itu dia rasa paling keras, paling bersemangat, paling kuat daya juangnya. Bukunya The Acehers, The Acehnese, dan ya, jadi orang
bukan Islam, yang mengkaji dengan maksud untuk memahami, dengan maksud untuk menjajah secara berkesan, dia faham bahawa haji itu bukan ritual biasa, tetapi memberikan kesedaran, keinsafan, kesedaran, minat untuk menambah ilmu dan memberikan pencerahan dakwah dan melalui pendidikan dan berjuang menentang kezaliman penjajah Belanda. Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT, sahabat handai dan keluarga kita menunaikan fardu haji itu mendapat itu disebutkan mabrur dan sa'i mashkur, amalan salihan dan wa tijaratan dan tabur. Demikian kuliah pagi ini. Tazkirah. Baik, saya baru mari maudhu subsidi bersasar. Saya ucap terima kasih khususnya kepada MK2 dan rakan-rakan di Kementerian Kewangan ni, untuk Johan dan semua lah yang buat persiapan yang sangat rapi, menentukan pelaksanaan yang kita tangguh beberapa bulan, kena pastikan gulungan rentan sasa yang lain itu tidak terjejas. Maka subsidi itu diteruskan kepada nelayan, pengangkutan awam, pekebun kecil, sekitar dah sekarang mencecah lebih 30,000, termasuk pekebun sayur Cameron Highlands, kerana tidak mahu itu jadi alasan untuk menaikkan harga. Itu diteliti, dan kita dalam Jemaah Menteri pun hampir tiap minggu dapat liputan perkembangan untuk pastikan pelaksanaan itu berkesan. Dasar memang baik, ya. Semua Perdana Menteri dari dulu setuju mesti ada penyaluran subsidi. Malah ini dibincangkan semasa saya Menteri Kewangan dulu pun, lebih 25 tahun yang lalu sudah dibicarakan perlunya penyaluran subsidi, tetapi tak upaya dilakukan kerana tidak mudah, dan selalunya pimpinan politik ini dipikir juga kesan negatif politiknya. Jadi apa pun kalau tarik subsidi ataupun naikkan cukai memang membebankan dari segi pandangan politik. Tetapi dalam pertimbangan kita, saya beritahu rakan-rakan Jemaah Menteri, sudah Tuan Syami Hamzah ada, saya kata kita kena buat keputusan yang baik, iaitu sementara kita harus bantu rakyat majoritinya, kita tidak harus beri subsidi kepada golongan mahakaya, industri-industri besar dan orang asing. Bukan diskriminasi kepada orang asing, kerana orang asing itu tidak bayar cukai, dan cukai levy yang sangat kecil. Jadi oleh demikian, tanggungjawab kita pertama ialah kepada warga negara kita. Dan saya ucap alhamdulillah lah, kerana selain daripada parti-parti dalam kerajaan perpaduan Madani ini, setakat ini nampak kenyataan daripada pimpinan PAS itu agak lunak, tidak menentang, hanya memantau. Itu tidak ada masalah, kerana pembangkang harus pantau pelaksanaannya, kita pun harus pantau. Dan oleh itu kita harus faham bahawa langkah yang sebaiknya ialah memberi bantuan kepada yang berhak, ya. Jadi diesel bagi nelayan, pekebun kecil, pengangkutan awam, bas sekolah, pekebun sayur, itu bantuan untuk subsidi itu diteruskan. Ditarik subsidi, bukan dinaikkan harga. Ditarik subsidi bantuan kepada golongan mahakaya dan orang asing. Itu yang kita lakukan. Dan ini langkah ketiga saya pikir yang besar. Dan pertama, tarif elektrik, ya. Itu kurang sangat kontroversinya, kerana kita selamatkan 85% pada rakyat. Ia terkena hanya kepada golongan tertinggi 15% ke atas dan warga asing. Yang kita dapat jimatkan 4.5 bilion ringgit satu tahun. Kemudian ayam, pengapungan ayam itu dalam belanja sekitar 1.2 bilion ringgit satu tahun. Dan bayangkan, daripada zaman dulu saya di pengurusi tengkuasa pengawalan harga ni, sebagai Menteri Kewangan dulu, tiap kali naik menjelang musim perayaan mesti naik harga baik, ya. Maka kita bagi subsidi untuk sederhanakan harga. Tapi bila kita bincang tahun lalu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bincang, kita kata mengapa harus diteruskan, kerana kita melihat
faedahnya itu lebih banyak kepada syarikat-syarikat besar tu, kartel ayam. Maka kita runding dengan tegas, buat beberapa persiapan yang cukup rapi, akhirnya ditarik balik yang 110 juta ringgit satu bulan, itu 1.2 bilion ringgit satu tahun, dan harga tidak naik. Jadi kita selamatkan 1.2 bilion ringgit. Maknanya ya, politik yang stabil, ketegasan tekad politik itu penting, saudara. Ya. Dan sebab tu ini selalu saya kaitkan dengan tata kelola, hentikan rasuah, kerana ini membantu kita. Kalau kita umpamanya ada kaitan dengan syarikat besar, kartel ayam, dia orang besar-besar, orang kaya-kaya, dan dia umpamanya berikan beberapa kemudahan, tak jadi kita ambil tindakan, tetapi kita selamatkan 1.2 bilion. Elektrik ini, diesel ini, mudah-mudahan boleh selamatkan sekitar 4 bilion ringgit. Ya. Jadi untuk ini saja hampir 10 bilion. Untuk apa? Kalau diesel itu sebahagiannya adalah untuk menampung keperluan pengangkutan awam, ya, pengangkutan rakyat. Sebahagiannya untuk tambah suntikan tunai rahmah yang kini sudah mencecah 10 bilion ringgit. Selain pada isara yang sudah naik dari 300 ke 700 ringgit. Ya. Bayangkan STR kita untuk 9 juta orang yang direct cash subsidi, itu 10 bilion ringgit. Kemudian beberapa langkah-langkah lain kita ambil. Jadi wang itu bukan untuk naikkan allowance menteri, ataupun untuk kepentingan lain. Saya tumpukan hal ini. Jadi kita kena faham, pertama, penyelesaian subsidi itu untuk pastikan subsidi tidak diberi kepada orang maha kaya. Ya, tapi ialah saya tengok dalam sepak terjang politik ni, pelbagai lah, saya kata subsidi macam sedekah, takkan sedekah kepada orang maha kaya. Oh, dia kata menghina rakyat kerana dia kata rakyat terima sedekah. Apa masalah rakyat terima sedekah pada kerajaan? Bagi saya tak ada masalah. Tanggungjawab kerajaan umpamanya untuk bagi bantuan persekolahan, ya, itu tanggungjawab kita, kebajikan kepada rakyat, ya. Tapi itu dipusingkan kita umpamanya naikkan harga minyak, itu yang dikaitkan sekarang ni, naikkan harga minyak. Padahal dulu kita Anwar janji hari ini menang, esok minyak turun. Itu dia diulang. Yang itu saya sebut tahun 2008. Betul. Kerana pada masa itu harga minyak kita tinggi ketimbang negara-negara pengeluar minyak, terutama Saudi. Masa Saudi sekitar 50 sen, kita mungkin singgit 80 sen, betul lah. Ya. Sekarang seperti sudah tahu, kita RM2.05 sen, Saudi RM2.95. Ya. Dan minyak, pengeluaran minyak yang murah ini hanya di Brunei, kos dah bertambah. How do you then relate a cost in 2008 with 2024? It's basic economics, ya. Tapi yang penting bila kita naikkan umpamanya kita bukan kita tarik subsidi untuk diesel, dia bagi rakyat terbanyak. Kalau ada umpamanya hari ini, kalau ada betul-betul orang yang susah, yang terkesan, boleh maklum kita bantu. Umpamanya kebun sayur Cameron Halus itu kemudian kita buat kajian teliti, tertinggal dia kata kalau gitu kita terpaksa naik sebab kita guna banyak diesel. We consider, dia tak ada masalah. Kalau maknanya daripada 4 bilion kita tinggal 3.5 bilion, fine. Tapi jangan ada kesan yang membebankan rakyat yang susah. Itu sebenarnya pendekatan kita ambil. Saya nak bagi maklum kepada saudara, kita betul-betul, saya sekarang PPM, saya tidak mahu tindakan yang sebenarnya yang akan menyebabkan rakyat terbeban. Ya. Kalau kata kadar inflasi, memang kadar inflasi rendah. Inflasi rendah maknanya apa? Harga barang naik sikit. Saya tak kata tak naik, tapi kadang-kadang dalam perbincangan kita, Anwar kata harga barang tak naik. Tak ada. Inflasi yang terendah di ASEAN. Inflasi terendah maknanya kenaikan kecil, ada masih berlaku. Ya. Saya bukan duduk di kayangan, ya. Saya mesti turun ke bawah. Tiap hari Jumaat saya masih ke warung. Ini sebagai agenda wajib sebelum ke Jumaat. Dan di warung itu maknanya warung yang sederhana lah, tidak restoran 5 bintang. Tentu untuk Securities Commission, gurau-gurau. Ini gurau-gurau. Saya gurau kerajaan sensitif. Bagaimana saya gurau pasal apa?
Saya pergi satu hotel. Acara apa baru ni di? Saya tak apalah saya sebut. Saya pergi hotel. Kemudian saya gurau sekali. Oh, normally I'm served with scone. Saya ni mengacuk betul-betul, tapi kadang-kadang suka agak Saleh punya tea ni. Tu saya kata, oh, I don't have it. Jadi manager tu betul very apologetic. I'm sorry sir. No, it's okay. Yesterday saya dapat surat, my dear Prime Minister, I apologize because we didn't treat you well, and then we didn't manage to blah blah blah. Apa tengok pasal apa ni? And I therefore send you some scones. You see, hari ni saya balik kan, saya kena telefon dan minta maaf, saya gurau. Kadang-kadang dia pandang serius lah kita tentang. Ya Allah, macam mana nak buat? Saya memang pasien tu lah. Nak elak tak boleh. Aku serius, boring lah. Dah lah jadi menteri kewangan. Menteri kewangan tu jumpa aja. Justru kalau boleh kita minta peruntukan, bisa pergi sana. Justru masjid kita ni semua cantik. Saya tengok cantik semua. Ya, tapi di aircon dia kurang, belah hujung sana kurang. Belah depan ada. Okay. Belum ada lagi tempat saya pergi yang tak penuh ya. Jadi pergi pun gurau skon, dapat skon semalam. Jadi minggu depan saya nak buat apa-apa kuih ya. Tepung talam apa ni sampai sini. Itulah kadang-kadang gurau saya gurau. Jadi kalau adik yang terasa lah. Jadi kalau pergi makan okey lah. Baik, sekali lagi saya minta ke rakan-rakan di Kementerian Kewangan, kerana sudah faham hal ini penting. Semalam saya sebut ini to save the country. It's not just apa namanya, economic apa kata prescription. Dia bukan perakasa ekonomi. Dah semua orang tahu ya, subsidi kita tertinggi di Asia. Kalau di Asia subsidi ya, banyak tinggi pun tahulah kan. Sekarang ni kita tengok macam mana setengah tempat minyak yang hampir ditutup kerana pengambilan diesel tu dah kurang, yang bocor. Kapal-kapal nelayan Siam banyak guna diesel subsidi Malaysia. Semua tahu, but no action. Jadi sebab itu kita harus selamatkan ya. Bagaimana kita boleh hilang gitu je? Subsidi minyak 4 bilion, ayam 1 bilion. Ini senang. Dan nobody wants to take action sebab it's not popular. You cakap macam mana pun, you nak tahu popular tak popular, pergi Sungai Bakap. Saya kena maki berbakul-bakul. Perdana Menteri tak prihatin, tak fikir rakyat. Dia pergi happy saja, pergi jalan sana jalan sini. Madani dah jadi Madanon. Tapi okey saya tak ada masalah. Cuma kita kena jawab dengan fakta kan. Tapi alhamdulillah saya okey, kepada keluarga Kementerian Kewangan yang ramai agensi ada semua, LHDN ada semua ada, BSKL semua ada ni custom. Saya nak beritahu saya telah lalui liku-liku dan saya pun dah 70-an, lewat 70-an. Apa saya tanya, apa saya nak buat? I want to do the best for my country. Saya nak buktikan tidak semua orang politik itu kaki sakau, ada angkuh dan mendera rakyat. Saya nak buktikan bahawa kita boleh bagi satu pasukan, pimpinannya dan pejabat awamnya, syarikat-syarikat kerajaannya, jabatan-jabatannya. Kalau ada tekad ini, kita boleh ada anjakan dan angkat martabat negara kita. I am convinced. So I don't care kalau dia nak maki saya berbakul. I ada mandat, I'll do it. When time comes I have to go, I go. Okay? Tetapi sementara saya am here, I'm going to stay and fight for what is right to make sure that Malaysia emerge as a great nation in Asia. Itu saya serius beritahu. Jadi yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Macam orang kata penyasaran, saya banyak dikritik soal skim gaji pejabat awam. Saya jawab, how can you, bagaimana sudah harap saya jadi Perdana Menteri? Ini orang ni anak-anak saya kerja dengan saya umumnya. Saya katalah chief executive kerja, dan saya tak peduli. 12 tahun tak ambil peduli. Jadi kita, apa yang kita harus lakukan setelah dengar teguran, dengar kritikan, dengar pandangan pakar-pakar dan juga pengamal dan juga rakyat,
kita lah ambil satu tindakan yang tegas dan berani, walaupun ada risiko dia. Ya. Sebaik orang politik untuk selamat, jangan buat apa-apa. Subsidi teruskan dengan tak apalah, tinggi-tinggi lah, kasihkan undi dapat. Ya. Tetapi sejujurnya perlu ada kesediaan untuk ambil tindakan yang baik, yang boleh menyelamatkan. Bagaimana boleh kita tingkatkan mutu pengangkutan awam, mutu pendidikan, digital sekarang, AI, tanpa dana. Dan bagaimana kita boleh kumpul dana sekiranya ketirisan begitu banyak. Sekarang orang yang bilion-bilioner bayar cukai sikit, kerana dia too powerful untuk kita singgung. Now I'm not saying this pada KP LHDN. Dulu masa saya dulu, saya pernah pergi ke LHDN, dan kalau saya lihat media pada masa itu, saya pernah sebut top 10 billionaires paling sukar bayar cukai. Itu 25 tahun yang lalu saya pernah sebut dan keluar dalam media front page. Orang adik mungkin ingat lah tu ya. Mana yang paling kaya kan sukar, dia punya kontak tinggi, ada dia direct access kepada orang besar. Jadi kalau KP lebih-lebih, KP pun kena. Jadi saya lalui itu, saya ingat. Jadi maknanya you untung besar, bayarlah sedikit cukai. Ya, sebab you untung tu kerana bukan saja kepintaran you, pelaburan you, tapi you kena ingat yang tukang masaknya, tukang cucinya, semua ada peranan. Jadi bagilah yang pulangan sedikit supaya kita boleh bela nasib mereka. Jadi sebab itu saya dalam tegas. Yang baiknya apa? Kalau kata LHDN itu customs atau Securities Commission dalam pelaksanaan tugas dia, saya dah 1,5 tahun lebih jadi Perdana Menteri, saya tak pernah bagi tahu no, don't act on them, no. Kalau paling tidak dia just relook at it whether it's fair or not, that's all. At least you have a Prime Minister yang pertahankan kerja you, yang tidak akan sekat. Yang saya serah bagi ni, I will defend every single civil servant. Saya akan pertahankan mereka selagi mereka jalankan tugas yang baik. Saya tidak akan terikut dengan tekanan puak-puak penyakau ni. Jadi saya harap sudah faham itu. And really, I know I've been in politics for a long time, I've been in government a long time. Tak selalu seorang ketua akan memberikan pengarahan yang jelas dan mandat dan pertahankan tugas kalau selagi sudah jalankan tugas dengan baik, dengan betul. Ini saya bagi jaminan dan saya tegaskan, saya akan pertahankan. Banyak kes-kes di mana tindakan diambil dan tekanan di peringkat tertinggi untuk mengambil tindakan kepada pegawai yang menjalankan tugas. Saya tengok kalau dia jalankan tugas, saya beritahu KSN, no, we'll defend him. That is my position, dan I wish you well. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan, taufik hidayah dan merestui usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.